Okey, yang ni lah rekod tak lengkap modul 11 dalam buku kit perakaunan tu. Okey, kamu tengok di contoh yang cikgu bagi kat situ. Petikan bahagian ikuti pemilik penyata kedudukan kewangan. Tadi dalam buku teks kita tengok secara ringkas untung atau rugi perniagaan yang gunakan kaedah yang disebut kaedah perbandingan ni. Kita bandingkan antara modal awal dengan modal akhir. Kita tengok petikan ikuti pemilik ni. Untuk perniagaan A, modal awalnya berjumlah RM20,000. Kemudian untuk modal perniagaan B, modal awalnya berjumlah RM25,000. Itu di baris tengah tu cikgu buat sama ada kita tambah untung bersih ataupun kita tolak rugi bersih. Dan untuk modal akhir bagi perniagaan A, RM25,000. Bagi perniagaan B, modal akhirnya adalah RM20,000. Jadi kamu tengok untuk perniagaan A. Perniagaan A ni modal awal dia RM20,000. Modal akhir dia RM25,000. Maksudnya modal akhirnya semakin meningkat lah kan. Makin besar. Awal RM20,000, modal akhir RM25,000. Jadi kat tengah ni kalau kamu nak isi, dia bertambah sebanyak berapa ringgit? Dia bertambah sebanyak RM5,000. Jadi kamu tengok dalam perniagaan B. Modal awal dia RM25,000. Tetapi untuk modal akhir perniagaan B berkurang menjadi RM20,000. Jadi yang di sini dia berlakunya penurunan. Kita akan tulis kat tengah ni, kita akan tulis sebagai tolak RM5,000. Jadi perniagaan A dengan perniagaan B ni yang mana dapat untung, yang mana dapat rugi? Antara A dengan B ni siapa yang untung, siapa yang rugi? Boleh jawab tak? Taib ke nak cakap ke? A dapat apa? Okey, Anissa tulis A untung, Zuhaida pun tulis A untung. Okey, betul. Perniagaan A mengalami keuntungan. Sebab apa? Modal awal kecil, modal akhirnya lebih besar. Jadi kalau tengok dari segi formula penyata kedudukan kewangan, maksudnya modal awal kita akan tambah dengan untung bersih, dapat modal akhir. Untuk perniagaan B, dia dapat berkurangan. Okey, jadi B rugi. Okey, terima kasih jawapan. Okey, B mengalami kerugian. Kalau tengok formula ni lah, modal awal kita akan tolak rugi bersih, dapat modal akhir. Modal akhirnya semakin kecil. Itulah cara paling mudah untuk perniagaan yang tidak menyimpan rekod yang lengkap ni untuk menentukan sama ada mereka mendapat untung ataupun rugi. Cuma at least mereka kena tahulah berapa nilai modal awal mereka, berapakah nilai modal akhir mereka. Baru boleh guna kaedah ni lah. Jadi modal awal compare dengan modal akhir. Okey, tengok yang berikutnya. Penentuan pendapatan mengikut kaedah perbandingan. Bagi perniagaan yang tidak menyimpan rekod dengan lengkap, untung atau rugi perniagaan ditentukan dengan membandingkan nilai modal akhir dengan modal awal. Macam itulah, kita ambil modal akhir, kita akan tolak dengan modal awal. Modal akhir kita akan tolak dengan modal awal sama ada dapat untung ataupun rugi bersih. Jadi kamu isi kotak tu dengan simbol lebih besar ataupun kurang daripada. Perniagaan mendapat untung bersih apabila modal akhir adalah lebih apa kelas? Lebih besar. Okey, kamu isilah kat situ simbol lebih besar lah. Modal akhir lebih besar daripada modal awal bermaksud perniagaan mendapat keuntungan. Perniagaan akan mendapat rugi sekiranya apabila modal akhir lebih kecil. Okay, kamu isi simbol kurang daripada lah. Modal akhir kurang daripada modal awal, maksudnya macam contoh B tadi, kita akan dapati dia mengalami kerugian. Okay, dengan mengandaikan, ni rumus yang paling mudah lah. Dengan mengandaikan, ni ada andaian lah. Andai tiada modal tambahan dan juga tiada ambilan dibuat. Nanti kita akan tengoklah bila ada modal tambahan dengan ada ambilan, macam mana kita nak buat sesuai kepada formula ni. Okey, jadi untuk tajuk ni, sebab kamu tengok dia main dengan modal lah. Dia main dengan modal akhir dengan modal awal. Jadi, kemahiran yang paling utama, tengok di sini lah. Apa yang kamu kena kuasai nak buat tajuk ni? Yang pertama sekali, kemahiran satu, kamu perlu pandai mengira modal. Modal awal dan modal akhir. Itu first. Kena reti kira modal. Pengiraan modal awal dan modal akhir. Macam mana nak kira modal? Kamu pun dah tahu dah. Itulah rumus tu.
Kita dah tengok kan waktu form 4 dulu. Persamaan perekonomian yang paling asas adalah aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Jadi kita buat aljabar lah kan, algebra dulu lah. A sama dengan L tambah E. Nak cari modal. Modal tu huruf E. Jadi E sama dengan aset tolak dengan liability. Jadi rumus untuk mengira modal adalah aset tolak liability. Tak kira lah dua-dua lah, modal awal pun sama, modal akhir pun sama rumusnya lah, aset tolak liability. Cuba kita kena tengok tarikh lah. Okay, tengok keterangan lebih lanjut di bawah ni. Untuk pengiraan modal awal, pelajar perlu menjumlahkan ke semua item aset. Okay, jumlahkan semua item aset pada awal tahun dan tolakkan dengan jumlah item liability pada awal tahun. Difaham tak? Nak cari modal awal, nak kira modal awal, maksudnya kamu kena ambil aset awal tahun tolak dengan liability awal tahun. Biasanya tiada pelarasan. Cikgu sebut tu biasanya, tapi tidak semestinya. Biasanya tiada pelarasan yang perlu kamu buat dalam pengiraan modal awal. Sekiranya angka modal awal telah diberikan dalam soalan, angka ini boleh diabaikan. Kadang-kadang soalan ini dia beraktif, dia bagi modal awal pada perniagaan ni, dia bagi RM4. So kamu tak payah guna rumus dah lah aset tolak liability, kamu just ambil saja angka yang sudah diberikan. Okay, untuk pengiraan modal akhir pun lebih kurang sama lah macam yang modal awal tu. Jadi modal akhir, kita akan jumlahkan semua item aset tapi pada akhir tahun lah. Rujuk tarikh pada soalan dan tolak dengan semua item liability pada akhir tahun. So nampak tak kesamaannya tu lah kan? Nak kira modal, rumusnya sama. A tolak L, aset tolak liability. So kalau nak kira modal awal, ambil aset awal tolak dengan liability awal. Kamu nak kira modal akhir, ambil aset akhir tolak dengan liability akhir. Okay, tetapi waktu modal akhir ni lah yang ada pengiraan banyak tu, pelarasan tu. Okay, pelajar perlu merujuk kepada maklumat tambahan untuk pelarasan. Jadi sama ada pelarasan item aset ataupun item liability lah. Jadi pelarasan ni kena buat dulu. Kita kena buat pelarasan terlebih dahulu, dapatkan nilai bersih aset dan liability, baru kamu kira modal. Maksudnya dapatkan pelarasan dulu lah, buat pelarasan bagi siap dulu. Sud nilai ke, ataupun hutang ragu ke, hutang lapuk ke kan. Kena buat dulu pelarasan kepada item aset dan item liability. Dah dapat nilai bersih aset, dah dapat nilai bersih liability selepas kamu buat pelarasan, baru kamu ambil aset tolak dengan liability. Boleh faham semua? Itu secara teori lah nah. Apa yang kamu nak kena buat dalam tajuk ni. Yang pertama, mengira modal. Aset tolak liability. Aset awal tolak liability awal, dapat modal awal. Aset akhir tolak dengan liability akhir, dapat modal akhir. Tapi yang akhir biasanya kena buat pelarasan terlebih dahulu. Okey, kemudian nak dapatkan rumus. Jadi bila tajuk ni kena faham satu benda lah. Nak mengira untung ataupun rugi, dah kita pun faham tajuk ni, dia kata dia tidak mengamalkan rekod perakaunan yang lengkap, tidak ada sistem catatan bergu. Maksudnya dia tak buat journal, dia tak buat ledger, dia tak buat timbangan duga. Jadi maksudnya dia pun tak boleh nak sediakan penyata kewangan lah kan. Dia tak boleh nak buat penyata untung rugi dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau nak tentukan untung? Macam tadi lah, modal awal dengan modal akhir kita comparekan. Tapi bila berlakunya ada ambilan dan modal tambahan, itu kita kena kembangkan sikit dia punya formula. Jadi kamu tengok page berikutnya. Kemahiran yang kedua, penyediaan penyata untung rugi. Ini second skill lah. Kamu kena tahu nak buat penyata untung rugi bagi tajuk kaedah perbandingan. Di sini kita bukanlah buat balik penyata pendapatan. Tak ada lah jualan, tolak kos jualan, tambah hasil, tak belanja. Tak ada benda tu. Ini dia macam lain sikit lah. Jadi nak dapatkan format penyata untung rugi ni, kamu kena tengok balik bahagian equity pemilik bagi penyata kedudukan kewangan. Okay, yang ni yang kamu dah sedia maklum. Dalam penyata kedudukan kewangan, kamu tengok balik kan susunan dia. Kita ada modal awal tambah dengan untung bersih
tambah dengan modal tambahan kalau ada, kita akan tolak dengan ambilan kalau ada, maka kita akan dapat modal akhir. Yang ni semua orang dah maklum lah, dah form 4 buat sampai yang kita buat ulang kaji pun dah maklum dah benda tu. Modal awal tambah untung bersih, tambah modal tambahan, tolak dengan ambilan, kita akan dapat modal akhir. Modal tambahan dengan ambilan tu kalau ada, adalah, kalau tak ada, tak ada. Jadi, kita nak guna benda ni lah, kita nak gunakan format dalam bahagian penyata kedudukan kewangan ni, format ekuiti pemilik ni. Yang ni yang kita akan rombak semula menjadi penyata untung rugi untuk kamu mengira untung rugi bagi kaedah perbandingan. Jadi tengok cikgu dah terang kat situ. Rumus untuk mengira untung atau rugi bersih dibentuk daripada rumus ekuiti pemilik di atas. Tulis semula dalam bentuk ayat matematik. Inilah yang atas ni, ekuiti pemilik tu, modal awal tambah untung tu. Mula ni format lajur kan, daripada atas ke bawah. Kita buat semula dalam bentuk ayat matematik. Jadi kamu, inilah yang baris berikut yang cikgu duk tarik warna kuning panjang ni. Itulah tulis dalam bentuk ayat matematik. Modal awal tambah untung, samalah daripada atas tu. Ni yang modal awal, ni tambah untung, tambah modal tambahan, tolak dengan ambilan, kamu akan dapat jawapan dia adalah modal akhir. Yang itulah sebenarnya. Daripada format yang bentuk lajur, kamu tukar ke bentuk ayat matematik. Tapi ingat, sasaran kita apa? Kita nak kira apa? Kita nak kira untung. Jadi berikutnya, jadikan untung bersih sebagai perkara rumus mengikut kaedah algebra. Jadi dalam persamaan ni, kamu tengoklah highlight ni. Untung bersih ni yang kamu nak kira. Jadi, item modal awal, item modal tambahan dengan ambilan kita bawa ke sebelah kanan persamaan tu lah. Tahukan sebelah kanan kiri. Inilah sama dengan tu. Yang ni yang, kalau tengok pada yang original tu, modal akhir ni berada di sebelah kanan dalam rumus. Yang modal awal tambah untung bersih, tambah modal tambahan, tolak dengan ambilan ni, dia berada di sebelah kiri dalam rumus. Jadi, kamu ubah modal awal, kamu ubah modal tambahan, kamu ubah ambilan ke sebelah kanan dalam rumus tu. Jadi operasi pun tukar lah kan. Modal awal ni kalau ikut dia positif, modal tambahan tu positif, modal ambilan tu negatif, tolak. Jadi bila kita ubah ke sebelah kanan, macam biasalah simbolnya akan kamu tukar. Jadi rumus yang berikutnya yang kamu nak kena ingat ni adalah yang dalam kotak ni. Jadi kita dah ubah mengikut kaedah algebra, maka rumus untuk kamu mengira untung atau rugi untuk kaedah perbandingan ni akan menjadi seperti berikut. Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak dengan modal awal tolak dengan modal tambahan. Jadi kalau kata kamu boleh ingat rumus ni, senanglah nak jawab soalan ni. Tu dia punya ni yang dikatakan penyata mengira untung rugi bagi kaedah perbandingan. Ni cikgu letak situ ada untung bersih, ada asterisk tu. Untung bersih jika jawapan positif. Kalau kamu buat rumus ni, kamu tekan kalkulator, kamu dapat angkanya positif, maka dia adalah untung. Kalau kamu tekan kalkulator guna formula ni, kamu dapat angkanya negatif, bermaksud itu adalah rugi bersih. Okay, ini dalam bentuk ayat matematik, rumus. Tapi bila kamu jawab soalan periksa, dia minta kamu sediakan penyata untung rugi, kita kena susun baliklah mengikut format penyata. Maka cikgu pun dah tulis kat situ, kita ubah sesuai ke bentuk penyata. Nombor 5 tu cikgu letak untung bersih tu nombor 5 sebab dalam jawapan kamu itu adalah jawapan di hujung sekali. Jadi 5 letak di bawah sekali. Jadi modal akhir akan jadi kepala dia. Nombor 1 duduk atas sekali. Ni nampak cikgu buat bawah tu. Nombor 1 modal akhir. Nombor 2 kita letak yang tambah dulu lah. Jadi ambilan nombor 2 modal akhir tambah ambilan tolak dengan modal awal. Yang keempat adalah tolak dengan modal tambahan, maka untung bersih itu akan jadi item kelima. Dia adalah yang menjadi jawapan kita yang kita nak kira tu. Okey, boleh faham tak benda tu? Yang tu cara kamu nak bentukkan format penyata untung rugi bagi kaedah perbandingan, yang mana asal usul format ni adalah daripada bahagian ekuiti pemilik penyata kedudukan kewangan. Kamu susun balik jadi ayat maths, tulis dalam bentuk melintang, kamu buat algebra, jadikan untung bersih sebagai perkara rumus,
Kamu akan dapat macam kotak yang cikgu dah warnakan biru terang-terang tu. Lepas tu kita ubah sesuai jadi format lajur, maksudnya daripada atas kita baca ke bawah. Untung bersih tu akan jadi jawapan duduk bawah sekali. Dan yang ni semua kamu susun balik lah. Yang positif di atas, yang kita tolak susun kemudian. Maka inilah yang disebut sebagai format penyata untung rugi bagi kaedah perbandingan. Okey, setakat tu teori. Ada apa masalah, ada apa-apa nak tanya tak teori? Semua orang. Okey, tak ada siapa nak tanya apa no. Kita teruskan tengok soalan. Okey, soalan yang pertama ni kita ambil yang senang-senang dulu. Okey, semua dah tengok soalan ke? Mana murid cikgu? Oh, tak ada orang noh. Okey, apalah cikgu cakap seorang-seorang lah buat macam mana. Alright, teruskan kelas. Dah cikgu, dah. Walaupun tak ada siapa di sana, cikgu akan terus melaksanakan tanggungjawab cikgu untuk mendidik walaupun cakap seorang-seorang di hadapan monitor cikgu. Sekian, terima kasih. Luahan hati dan perasaan. Halah cikgu. Halah. Okey, sambung balik. Badmin, mesti badmin mute kat noh. Tak cikgu duduk teriak lah, sambil majak lah seorang-seorang. Ayat mata meleleh slow-slow lah. Kontrol suara. Nah, ya kak cikgu. Okey, sambung je. Inilah soalan ini ya, semua dah tengoklah di tempat masing-masing. Perniagaan Johan merekodkan urus niaga tanpa mengamalkan sistem catatan bergu. Maklumat yang diberi adalah seperti berikut. Jadi ini pattern soalan ni lah. Biasanya dia akan bagi kat kamu senarai, aset dan liability pada 2 tarikh. Kenapa ada 2 tarikh? Sebab macam kita tengok tadi, kamu nak kena kira modal awal dan modal akhir. Jadi yang pertama sekali kamu kenal pastilah tarikh mana tarikh awal, tarikh mana yang akhir. Jadi ini dia melangkau tahun lah, sebab dia tak start pada 1 Januari. Jadi faham-fahamlah. Nombor tahun tu lah, tengok balik kan siapa awal, siapa akhir. Jadi yang 1 Julai 2014 ni awal, tarikh pada awal tempoh perakaunan. 30 Jun 2015 tu adalah pada tarikh akhir tempoh perakaunan soalan ni. Itu yang pertama lah. Kena pasti siapa tarikh awal, siapa tarikh akhir. Itu kamu nampak senarai-senarai yang dia berikan banyak-banyak tu. Tadi dah tengok formula ni, banyak kita main dengan modal. Nak kira modal awal dan nak kira modal akhir. Jadi yang berikutnya, lepas kamu dah kena pasti siapa tarikh awal, siapa tarikh akhir, kamu tengok setiap satu item dalam senarai tu, kamu cuba labelkan yang manakah aset dan yang manakah liability. Okey, akaun belum terima ni apa dia? Aset. Okey, masih. Lengkapan. Aset. Terima kasih. Aset, tahniah. Akaun belum bayar. Liability. Okey, very good. Kadar bayaran belum bayar ni geng dia lah. Nampak belum bayar ni pun liability. Insurans prabayar. Aset. Tahniah, masih betul. Aset. Tunai dan bank. Aset. Okey, tunai ni confirm lah aset. Tunai pastinya aset. Tapi bank kamu kena hati-hati. Sebab bank boleh jadi 2. Bank sama ada dia berbaki positif ataupun bank berbaki overdraft. Jadi kena tahu dia tu aset ataupun liability. Untuk bank, kamu tengok nombor. Macam ni dia bagi 9420, dia tak letak kurungan. Maksudnya bank ni bersifat aset pada awal tahun, dan kamu tengok pada akhir tahun pun 8330 dia tak letak dalam kurungan, bermaksud pada akhir tahun pun bank itu berbaki positif. Jadi untuk soalan ni confirmkan macam tu lah nah. Dua-dua baki bank tu adalah aset. Jadi kalau kata satu liability, satu aset, kamu tulis kat tepi nombor lah. Yang awal ni mungkin liability, kamu tulis L. Yang belakang tu mungkin aset, kamu tulis A. Macam ni sebab confirm lah kan, dua-dua tu aset. Tulislah kat item bank tu aset. Okey, tu jelas lah. Inventory, aset. Okey, sewa belum terpulih ni apa dia? Belum terpulih. Sewa belum terpulih. Dia adalah liability. Dan akhir sekali, pinjaman. Ni lah, pinjaman pun liability lah. Okey, kamu dah kenal pastilah aset dan liability. Okey, sekarang kita tengok maklumat tambahan. Saya kecilkan sikit dulu. Okey, maklumat tambahan ni pun kamu kena kenal pastilah dia akan kena kat siapa. Pelarasan ni biasanya kita akan buat kepada maklumat pada akhir lah. Biasanya lah kita akan buat pelarasan pada maklumat akhir tahun. Jadi yang pertama dia bagi info tentang susut nilai lengkapan. Lengkapan disusut nilaikan 10% tahun mengikut kaedah garis lurus. Okay, jadi keyword dia sini susut nilai lengkapan lah.
Jadi yang akan menerima pelarasan pada akhir tahun, inilah angka lengkapan 18,000 tu kamu kena buat tolak dengan susunan dana terkumpul. Okey, kemudian maklumat tambahan nombor 2 dia bagi kat kamu, peruntukan hutang ragu. Yang ni selalunya kena kat siapa pelarasan? Duk buat soalan mereka tunggal yang panjang tu. Hutang ragu kena kat siapa pelarasan? Tu atas akaun belum terima kan? Okey, Anissa jawab ABT. Okey, betul. Jadi untuk ABT kamu color lah. Untuk akhir tu 16,500 tu akan menerima pelarasan untuk hutang ragu. Okey, yang nombor 3 ni tricky sikit. Pinjaman dia kata telah dibuat pada 1 Januari. Pinjaman telah dibuat pada 1 Januari. Jadi baru berapa bulan kalau tengok ni? 1 Januari sampai 30 Jun 2015. Ini pinjaman ni baru berusia 6 bulan lah. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Pinjaman ni baru 6 bulan. Berjumlah 12,000. Nampak pada awal pinjaman tu, waktu tarikh 1 Januari 2015, pinjaman ni bernilai RM12,000. Tapi kalau kamu tengok, dia akan matang pada 31 Disember 2020. Okay, tak apalah, matang tak apa. Kamu tengok pada senarai baki tu, pinjaman pada tarikh 30 Jun sudah pun berkurang menjadi RM11,000. Maksudnya dalam tempoh daripada 1 Januari sampai tarikh 30 Jun tu, maksudnya peniaga ni telah pun membayar sebanyak RM1,000 lah. Jadi dia tinggal RM11,000. Tapi yang kita nak tengok ni maklumat yang faedah tu. Dia kata faedah atas pinjaman 6% atas baki pinjaman. 6% setahun, tetapi dia sebut situ atas baki pinjaman. Jadi yang ni kamu nak kena tahulah kamu nak kali dengan siapa. Nak kali dengan 12,000 ataupun nak kali dengan 11,000 waktu kamu nak kirakan faedah atas pinjaman tu. Okey, yang ni maksudnya dia ada item apa agak-agak. Ini sebenarnya dia nak kamu kirakan faedah atas pinjaman belum bayar. Di sini ada item tersirat lah, faedah atas pinjaman belum bayar. Dia akan menjadi liability pada akhir tahun. Okay, dan yang keempat tu, ambilan barang niaga. Yang ni maklumat tentang ambilan. Okay, tadi kita tengok dalam formula mengira untung rugi tu dia ada butiran ambilan. Yang inilah antaranya maklumat tentang ambilan. Ambil barang niaga untuk kegunaan sendiri 900, tapi dia sebut ni belum direkod lagi. Yang ni satu info yang kamu kena faham. Untuk tajuk rekod tak lengkap perbandingan ni, selalunya ambilan barang ni tak payah buat pelarasan. Ingat tu, selalunya ambilan barang ni tak payah buat pelarasan kepada item inventory. Melainkan dia sebut belum direkodkan lagi. Bila ada ayat belum direkodkan lagi, maksud dia perlu buat pelarasan. Yang tu kena take note. Kalau ayatnya hanya bertulis ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri bernilai 900 titik. Maksudnya yang tu dia cuma maklumkan ada berlaku ambilan nak masuk dalam rumus mengira untung. Tidak perlu buat pelarasan pada angka inventory. Tetapi apabila dia sebut belum direkodkan lagi, baru kamu kena ingatlah bahawa inventory pada akhir tahun akan menerima pelarasan. Maksudnya nak kena tolak sekali. Okey lah, boleh faham tu. Beberapa perkara yang kamu kena take note. Okay, jadi dia nak kita buat penyata menghitung modal pada 30 Jun dan B penyata untuk atau rugi bagi tahun berakhir 30 Jun dan yang C penyata kedudukan kewangan. Jadi untuk hari ini kita akan cuba buat A dengan B dululah sebab kalau nak buat dengan C memang tak sempat. Okey, jadi cikgu kecilkan kertas ni, kamu nampak semua tu. Jadi yang pertama sekali kita nak buat soalan A lah, nak buat penyata menghitung modal pada 30 Jun. Jadi semua orang keluarkan kertas, buat dululah satu line kertas, buat format 2 kolom macam kamu nampak kat depan tu. Boleh buat full lah sampai daripada atas sampai bawah. Kita nak buat format yang pertama lah. So yang pertama jawapan kamu dia minta kamu sediakan penyata menghitung modal. Jadi buat tajuk lah. Penyata modal pada 30 Jun 2015. Okey, tadi apa dia formula mengira modal? Nota awal tadi, asset tolak dengan liability. Jadi yang pertama kamu buat format dia asset.
Okay, nak selang banyak mana aset ni? Kamu tengok balik dalam senarai soalan. Aset ada berapa, kamu selang bagi lebih sikit beberapa baris. Jadi kita ada aset ni ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ikut dalam senarai ni kita labelkan aset tu ada 6. Tapi saya syorkan kita selang mungkin dalam 10 baris ke 12 baris bagi lebih sikit lah. Sebab dia akan ada baris untuk kita buat pelarasan. Jadi dia akan makan baris lebih daripada item yang ada dalam soalan tu. Jadi mungkin kita selang 12 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, selang siap-siap bagi lebih sikit. Ekstra baris tak apa, yang tak cukup baris tu yang masalah kamu nak kena komut-komut tulis. Okey, betul? Kita buat format berikutnya. Tolak dengan liability. Okey, jadi format lain tu ialah asset tolak dengan liability. Okey, sekarang ni kita akan masukkan senarai item tu ke dalam format jawapan. Dan kalau yang mana ada pelarasan, terus kita buat pelarasan. Okey, semua orang dah siap format tu? Sila cepat sikit buat format tu. Kita akan buat sama-sama untuk kelas yang kali pertama tajuk ni. Okey, cikgu bagi masa sampai 11.40 untuk kamu buat format kosong tu. Nyata modal pada 30 Jun, aset selang dalam 12 baris bagi lebih sikit, tak apa, selesa sikit. Kemudian tolak dengan liability. Okey, format settle. Selesai sudah? Respon seorang? Okey. Okey, siap dah. Terima kasih. Respon. Cikgu andaikan semua siap lah. Okey, yang pertama kita tengok. Kita ambil item daripada soalan tu, daripada senarai yang awal akhir tu, kita nak ambil yang mana? Nak ambil angka yang akhir lah, sebab kita nak kira penyata modal pada akhir tahun. Jadi yang mana ada angka baru kita ambil lah. Macam contoh macam kadar bayaran belum bayar dalam waktu akhir tahun, ada dash, maksudnya item tu tidak wujud pada 30 Jun. Jadi kamu cuma ambil butiran yang ada angka pada akhir tahun. Jadi yang pertama kita ambil akaun belum terima. Jadi masuk ke atas lah. Akaun belum terima. Tapi tadi kita dah color kan, dia ada pelarasan. Jadi bila item yang ada pelarasan, angka asal ni 16,500 tu kamu letak kat kolom dalam dulu lah. Okay, 16,500. Okay, pelarasan ni yang mana? Tadi hak nombor 2 kan. Pelarasan ni pelarasan nombor 2, iaitu maklumat tentang hutang ragu. Okey, pelarasan hutang ragu ni kamu buat sama macam kamu duk buat dalam penyata kedudukan kewangan soalan pendidikan tunggal biasa. Kita akan tolak kan. Kita akan tolak dengan peruntukan hutang ragu. Buat macam duk buat dalam soalan pendidikan tunggal biasa. Kita tunjuk jalan kira kat sini. Macam mana nak kira? Ambil baliklah peratus tu, 3% soalan bagi. Kamu darab dengan angka akaun belum terima. Okey, 3% kali 16,500. Okey, tekan kalkulator. 3%, 0.03 kamu kali dengan 16,500. So, dapat 495. Okey, 495. Kamu tolak semula lah dengan angka atas tu. So, tolak dengan 16,500. Maka dapat ABT bersih RM16,005. Okay, tulis angka tu di tepi lah. RM16,005. Nampak? Faham tak? Macam duk buat soalan pendidikan tunggal biasa. Kira peratus yang diberikan kali dengan akaun belum terima dan kamu tolakkan. Dapatkan nilai letak di tepi. Okey, jadi akaun belum terima. Ayat nombor 2 selesai. Okey, item berikutnya lengkapan. Yang ni pun tadi kita color. Sebab apa kita color? Sebab dia ada pelarasan ayat maklumat tambahan nombor 1. Jadi, tu dia lah nak selang ke apakah, tak apalah. Okey, lengkapan. Jadi, ambil balik angka lengkapan tu 18,000. Letak dulu dalam lajur yang pertama, 18,000. Sekarang ni kamu kira dia punya susut nilai. Jadi dia bagi sini 10% setahun
kaedah garis lurus. Tetapi dalam ni kita buat sama macam format penyata kedudukan kewangan. Maksudnya kita akan tolak dengan susut nilai terkumpul. Kalau dalam penyata ontologi kita cuma tulis susut nilai saja kan. Yang ni kita akan tulis itemnya sebagai susut nilai terkumpul. Jadi lengkapan tolak dengan susut nilai terkumpul dan kamu pun buat pengiraan. Okey. 10% darab dengan kos. Kan kaedah garis lurus darab dengan kos 18,000. Okey, yang ni kamu kena hati-hati. Yang ni kita mengira susut nilai tahun semasa. Jadi kadang-kadang soalan dia ada bagi dah susut nilai terkumpul pada awal tahun. Jadi kalau ada SNT pada awal tahun, kamu kena jumlahkan dengan pengiraan ni. Jadi soalan ni agak mudah. Dia belum ada lagi SNT pada 1 Julai. Jadi yang kamu kira tu adalah itulah dia punya susut nilai terkumpul tahun tersebut. Jadi 10% kali dengan 18,000, kamu akan dapat 1,800. Sekarang ni kamu pun tolaklah. Di 18,000, kamu tolak dengan 1,800. Jadi kita dapat nilai buku untuk lengkapan 16,200. Okey, bawa ke tepi. 16,200. Okey, lengkapan selesai. Kemudian nombor 1 pun selesai. Okey, tengok item berikutnya. Akaun belum bayar tu liability. Tak ada warna, tidak ada sebarang pelarasan. Terus kamu tulis di liability. Akaun belum bayar. Okey, angkanya 10,380. Okey, kadar bayaran belum bayar, tak ada. Tak ada, abaikan. Okey, insurans prabayar, aset. Nah, letakkan di bawah aset. Insurans prabayar. RM800. Tunai dan bank. Kan kedua-duanya aset. Jadi letakkanlah tunai dan bank. Tunai 4,220. Dan juga bank 8,330. Okey, selesai dua item ni. Okey, sekarang ni inventory. Tadi cikgu dah kata kita kena buat pelarasan sebab ayat nombor 4 ni. Ni untuk ayat nombor 4 lah. Dia ada sebut belum direkodkan lagi. Jadi inventory tu kena buat pelarasan. Jadi inventory ni aset. Masuk bawah aset. Dia nak kena buat apa ni? 38,560 ni nak kena buat apa? Kita ambil barang. Maksudnya barang kita berkurang. Barang kita di kedai berkurang. Jadi kamu nak kena tolak dengan 900. Jadi kiralah sikit. 38,560 tolak 900 dapat 37,660. Okay, tuliskan nilai di tepi. Di inventory dengan ayat belum rekod tu kita dah buat pelarasan. Okay, sewa belum terperoleh dengan pinjaman ni dua-dua liability, jadi kamu salin di bawah liability lah. Sewa belum terperoleh 500 dan juga pinjaman. Okay, berbaki 11,000. Kita ambil angka yang soalan bagilah 11,000 tu. Yang tadi 12,000 tu pada tarikh 1 Januari. Kita nak buat ni pada tarikh 30 Jun. Okey, jadi semua item kamu dah ambil. Cuma yang kita tak settle lagi yang maklumat tambahan nombor 3 kan cikgu tadi, dia sebenarnya ada item tersirat lah, faedah atas pinjaman belum bayar. Jadi kita tambah item lah kat sini bawah liability. Faedah atas pinjaman belum bayar. Panjang nama dia. Okey, buat pengiraan lah. Soalan bagi 6%. 6% dia kata darab atas baki pinjaman. Jadi kamu ambil bakinya RM11,000. So kali dengan RM11,000. Pinjaman kita baru berusia 6 bulan. Daripada 1 Januari 2015 sampai 30 Jun 2015 baru 6 bulan. Jadi jangan lupa darab dengan 6/12. Okay, tekan kalkulator lah. 0.06 6% kali dengan 11,000. Okay, dapat 660. Sebenarnya kita bahagi 2 lah kan. 1/2 tu.
bahagi dengan 2. Jadi yang belum bayar kita dapat 330. So masukkan 330. Okey, semua maklumat tambahan kita dah set ambil kira. Jadi sekarang ni kamu pun jumlahkan aset dengan liability, lepas tu kamu pun tolakkan. Okey, tambahlah satu-satu tu. Aset dia semua berapa? RM16,005 tambah RM16,200 tambah RM800 tambah 4,220 tambah 8,330 tambah 37,660. Jadi aset kita berjumlah 83,215. Okey, tulislah 83,215. Kemudian kamu jumlahkan liability. 10,380 tambah 500 tambah 11,000 tambah 330. Ini jumlah liability 22210. 22210. Jadi kita akan tolak. Jadi kamu boleh tulis kat bawah ni, ayat dia adalah modal pada 30 Jun 2015, ataupun kamu boleh tulis modal akhir pun tak apa. Okey, jadi tolaklah balik. So kita ada kalkulator ada 22210, kamu tolaklah dengan aset kat atas tu 83215. Jadi dapat jumlah modal 61005. Okey, 61005. Okey, jadi yang tu yang cara kita nak mengira modal akhir. Nah, kita buat pelarasan, dapatkan dulu aset bersih, dapatkan dulu liability bersih, baru kita akan jumlahkan aset dan liability, baru kita tolakkan. So modal dapat RM61,005 pada 30 Jun. Okey, ada soalan? Boleh faham? Boleh follow cikgu? Boleh. Okey, boleh. Baik. Cik cara buat tu, Min. Alright, kita nak buat soalan yang kedua lah, soalan B. Penyata untung atau rugi. So kita buat tajuk lah. Penyata untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2015. Okay, yang ni yang kita nak guna formula tu, rumus formula tu. Yang tadi nota tu. Ni nota ni. Yang bawah ni. Jadi sekarang ni kamu salin balik penyata untuk rugi ni, format ni. Okay, dalam soalan kita ni apa yang tak ada daripada senarai ni? Apa yang tak ada? Modal akhir kita baru kira tadi. Ambilan ada, ayat yang nombor 4. Modal awal kita kena kira lagi. Yang tak ada adalah modal tambahan. Soalan ni tak ada modal tambahan. Jadi kamu buat format tu, kamu boleh abaikan item modal tambahan. Jadi mula-mula sekali kita ada modal akhir. Okey, tambah dengan ambilan. Kita selang satu untuk jumlah dia. Kita akan tolak dengan modal awal. Tapi modal tambahan tak ada lah, boleh abaikan. Kita akan dapat untung lah, untung ataupun rugi bersih. Kita tulis dulu untung. Okey, itulah format penyata untung rugi mengikut kaedah perbandingan. Jadi modal akhir nak ambil angka mana? Modal akhir kamu ambil angka yang kamu baru kira tadi, RM61,005, kamu letak balik di modal akhir 61005. Okey, ambil balik angka yang kita dapat sebentar tadi, letak dalam jawapan kita. Okey, ambilan berapa ringgit kelas? Ambilan tengok balik ayat nombor 4 ni kan. Ambilan barang niaga ni, kita tengok dia angka dia samalah RM900 kan. So kamu letak sini 900. Okey, kita boleh tekan kalkulator dan jumlahkan dululah. Ni saya buang negatif tu. 61005 tambah 900 dapat 61905. Kita tulislah 61905. Okey, macam mana kamu nak dapatkan modal awal?
rumus yang samalah, aset tolak liability. Jadi cikgu scroll kat atas sikit ni. Kamu tengok balik soalan. Pada 1 Julai, yang ni kamu kena ingat lah. Kamu kena ambil aset tolak liability. Aset tolak dengan liability pada awal tahun. Jadi yang ni kamu tekan kalkulator lah. Yang mana aset kamu positif, tambah. Yang mana liability kamu tolakkan. Jadi follow betul-betul yang pada 1 Julai 2014. Kita cancel dulu ni. Aset yang pertama, aset 15,000 ABT. Tambah dengan lengkapan 18,000. Lepas tu akaun belum bayar liability tolak 11,250. Lepas tu kita ada kadar bayaran belum bayar tu pun liability tolak 350. Tunai dengan bank tambah 2670. Tambah dengan bank 9420. Inventory pun aset tambah 20220. Awal tahun sewa belum terpelih, tak ada. Pinjaman pun pada tarikh 1 Julai belum wujud lagi. Jadi tekan sama dengan. Dapat modal awal 53710. Masukkan dalam formula dia jawapan kita tu. 53710. Sekarang ni kita nak kira untung ataupun rugi lah. Jadi modal awal tu kalau ikut dari segi operasi dia tolak. So saya masukkan sebagai negatif lah. Negatif 53710. Kamu tambah balik dengan 61,905. Jadi kita akan dapat angkanya positif. 8195 tu angka positif, maka confirm kita dapat untung bersih. So masukkan jawapan dalam 81,905. Masukkan dalam bahagian untung bersih tu. Jadi kita dah buat jawapan A dan jawapan B. Tinggallah jawapan C, kita belum sempat hari ni. Masa pun dah nak habis. Takat tu ada apa-apa yang kamu nak tanya? Boleh follow tak soalan tajuk ni? Okey, kita mula lah. Kita dah siap buat soalan yang perniagaan Johan ni. Minggu lepas kita dah buat A dengan B, penyata menghitung modal akhir dengan penyata untung rugi. Yang seperti yang kamu nampak di skrin dan kamu pun dah ada jawapan tu. Dan untuk hari ni kita akan sambung dengan C, iaitu kita nak sediakan penyata kedudukan kewangan. Okay, jadi semua cikgu dah minta tadi buat kertas kosong 3 lajur. Sekarang ni tulis tajuk dia. Penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun. Okey, ingat baliklah format penyata kedudukan kewangan. Item yang pertama sekali adalah aset bukan semasa. Lepas tu kamu isilah 3 kolom yang atas tu. Kos, lepas tu susut nilai terkumpul dan nilai buku. Okey, macam mana kamu nak buat soalan ni, penyata kedudukan kewangan? Senang sangat. Kamu ubah suai balik jawapan kamu. Jawapan A dengan jawapan B tadi, kita guna balik untuk kita susun semula format penyata kedudukan kewangan. Kamu guna jawapan A dan juga B. Susun balik ikut kedudukan item tersebut dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi apa yang kamu kira sebelum ni, kita guna balik. Okey, di atas sekali aset bukan semasa kan. Kamu tengok boleh kat senarai aset kamu ni. Yang mana aset bukan semasa? Ada berapa? Ada satu ya kan? Lengkapan. Dia kamu masukkan lah. Lengkapan. Salin balik nombor-nombor yang kamu dah kira tadi. Kira minggu lepas. Lengkapan 18,000 tu, letak balik kat kos. Lepas tu kamu tulis balik angka dia punya tu lah, angka susut nilai terkumpul. 1,800 letak kat kolom susut nilai terkumpul. Nilai buku kamu ambil yang kamu dah tolak last week tu, 16,200.
Okay, tak payah kira apa dah sebab kita dah kira, kita cuma susun semula ikut format penyata kedudukan kewangan. Okay, jadi lengkapan dengan sud dan terkumpul kamu dah masukkan. Kamu tick lah kat tepi tu. Okay, kemudian kita nak buat apa pula? Kita nak buat aset semasa. Okay, buat tajuk kecil yang berikutnya. Aset semasa. Ambil baliklah benda atas tu. Yang pertama dalam jawapan kita sebelum ni, akaun belum terima. Ikut je balik. Nah, tak payahlah kita ada buat macam format nilai tunggal yang kita hafal item yang pertama tu, inventory akhir semua, tak payahlah. Tengok balik jawapan kamu, kamu susun balik satu persatu. Akaun belum terima. Ambil balik nilai dia 16,500. Okay, kamu tolak dengan peruntukan hutang ragu. RM495. Lepas tu bawa nombor tu lah, nilai bersih dia tu RM16,005. Okay, jadi EBT dengan PHR kita dah masukkan. Kita cari yang berikutnya, insurans prabayar. Salin balik je. Insurans prabayar 800. Okay, lepas tu tunai 4220. Bank 8330. Lepas tu inventory. Ambil terus nilai yang kita dah tolak lah. 37660. Okay, jadi aset semasa kamu dah masukkan ke semuanya. So sekarang ni tekan calculator dan jumlahkan. RM16,005, 800, 4220, 8330 dengan 37660. Okay, dapat aset semasa. Ingatlah, kekalkan jumlahnya di tengah, lajur tengah 67015. Okay, lepas tu format kita apa dia? Lepas kita dah buat aset semasa, ingat balik kan kita nak kena tolak dengan liability semasa. Okay, buat tajuk kecil. Tolak liability semasa. Okay, kamu tengok pula kat senarai liability. Dalam senarai liability, kita ada satu liability yang bukan semasa, iaitu pinjaman. Kan sebab dia kata, soalan dia kata pinjaman akan matang pada 31 Disember 2020. Ini jangka panjang lah. Jadi kamu tengok balik lah yang mana liability semasa kita masukkan. So kita ada akaun belum bayar. Okay, lepas ni kita letak kat kolom yang pertama lah. Macam kita dah buat biasa lah. 10,380. Okay, lepas tu kita ada sewa belum terperoleh. RM500. Faedah atas pinjaman belum bayar. Ini berapa ringgit? 330. Okay lah, so kita pun jumlahkan lah liability semasa ni. Kat kalkulator tekan 10,380 tambah 500 tambah 330 di liability semasa, bawa ke tengah 11,210. Okey, kita akan buat apa? Aset semasa tolak dengan liability semasa. Yang ni kita dapat modal kerja. Ingatlah kita punya format ni, modal kerja itu aset semasa tolak dengan liability semasa. Jadi kamu ambil tolak lah dengan aset tu 67015, kamu tolak balik dengan 11210, dapat modal kerja berjumlah 55,805. So last kali kamu tambah dengan aset bukan semasa di atas tu, tambah dengan 16,200. So kamu dapat jumlah besar RM72,005. Okay, RM72,005. Okay, itu jumlah
jumlah yang itulah aset dengan modal kerja. Okey, lepas tu kamu nak buat pula bahagian equity pemilik. Yang ni pun cikgu kata tadi, kamu rujuk sahaja jawapan kamu yang sebelum ni. Untuk bahagian equity pemilik, kamu tengok jawapan B. Okey, buat tajuk equity pemilik. Semua butiran dan angka dah ada, kamu cuma susun balik sahaja. Kalau ikut format equity pemilik, kita start dengan apa? Dalam PKK. Kita start dengan modal awal kan. Jadi modal awal dah ada dah kat situ, kamu tulis balik lah. Ambil balik butiran yang sama dengan angka yang sama. Modal awal dah dapat sini kan, 53710. Tulislah balik. 53710. Lepas tu kita tambah dengan untung bersih. Modal awal tambah dengan untung bersih. Okey, untung bersih ni bawah tu lah, 8195. Okey, ni bolehlah nak kita jumlahkan dulu. 53710 tambah untung bersih 8195 dapat 61905. Memang dah ada apa nombor kat situ kan. 61905. So lepas tu kamu pun tolak dengan ambilan. Dan kita ikut balik format asal PKK untuk bahagian equity pemilik. Tolak balik ambilan 900. Maka kita akan dapat modal akhir. Ini modal akhir pun ambil lah angka yang kita dah dapat minggu sudah, 61005. Okey, itu dapat modal akhir. Okey, jadi kita guna jawapan B untuk ikuti pemilik. Kamu susun balik saja ikut format yang asal lah. Modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan dapat modal akhir. Kalau kata last week kita buat dapat rugi bersih, maka kat tempat untung bersih tu kamu ganti dengan tolak rugi bersih. Okey, boleh faham lah dekat tu. Dan kita ada lagi satu kan, iaitu pinjaman. Jadi kamu buka tajuk baru, liability bukan semasa. Okey, kita letak pinjaman bernilai 11,000. So kalau kita jumlah balik nampak samalah, RM72,005. Okey, nah itu cara kamu buat penyata kedudukan kewangan untuk soalan rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Kita gunakan balik jawapan A untuk jawapan penyata mengira modal akhir, dan kita gunakan balik jawapan B penyata untuk rugi untuk kamu sediakan semula penyata kedudukan kewangan. Okey, ada soalan tak nak tanya? Boleh faham tak nak buat jawapan ni? Senang sajalah, kamu dapat dah jawapan A dengan B tu. PKK memang kamu boleh buat dengan cepat. Saat saja kita dah siap kan. Berapa minit cepat kita just guna balik angka yang kamu dah dapat. Kita cuma susun semula ikut kedudukan dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, jadi itulah jawapan kita untuk soalan yang last week, iaitu perniagaan Johan.